Okay, dah record. Okay, Assalamualaikum and good evening. So today we continue with quantum mechanical model and electronic configuration. So our first question is to differentiate between orbit and orbital. So orbit is a pathway, laluan of a orbital. Okay. Orbital is a three-dimensional region. Three-dimensional ni 3D. Kalau kita sebut 3D kita faham lah kan. In space, bukan di ruang angkasa memenuhi ruang around nucleus where there is a high probability of finding electron. Okay. Orbit ialah a pathway. Laluan elektron. Elektron tu duduk dalam orbital. So a pathway of orbital lah. Of a orbital. Okay, orbital is three-dimensional. Tadi saya kata rumah. So rumah kan 3D, region in space around the nucleus, yang mengelilingi nukleus. Okay, where there is high probability, di mana kebarangkalian sangat tinggi untuk ada elektron, to finding electron. Okay, orbit is a pathway of orbital. Orbital is three-dimensional region in space around the nucleus, di dalam ruang yang mengelilingi nukleus, di mana probability elektron tu sangat tinggi ada dalam orbital tu. Okay, boleh. Okay, now saya nak ajar nombor 4 ni. What do this quantum number represent? Okay, kamu akan diperkenalkan dengan term baru, iaitu quantum number. Quantum number. Okay, quantum number ni dia datang 4 beradik. Dia datang 4 beradik. Okay, boleh kita buat nota? Boleh, madam. Kita nak melukis ni yang. Kita nak melukis. Okay, dia datang 4 beradik. Nama dia quantum 4 beradik. Okay. Dia ada N, L, M and S. 4 beradik dia. N, L, M and S. So what is N? Okay, nombor 1, 4 beradik ni. Okay, saya tulis dalam kertas ni. Okay, quantum number, set of quantum number. Tajuk dia saya tulis besar-besar sikit supaya you nampak. Set of quantum number. Okay, set of quantum number ni ada 4. N, L, M, S. Ada 4 beradik. Okay, so sekarang kita nak perkenalkan N dulu. Nombor 1 saya nak perkenalkan N. Apa nama penuh N ni? Okay, apa nama penuh N? Okay, nama penuh N ialah principal quantum number. Principal quantum number.
principal quantum number. Okay. Principal quantum number, okay, it show size of orbital, size rumah. Orbital tadi ingat rumah elektron. So principal quantum number ni dia akan tunjukkan kita size rumah, okay, and level of electron. Masa kita sekolah dulu kita panggil shell. Pernah dengar tak? Kau panggil apa? Petala Petala. Ke dah ubah dah? Ya. Petala madam. Petala ataupun dalam bahasa kita sekarang ni shell ataupun level of electron dalam kurungan petala. So dia diwakili oleh N, principal quantum number. So N okay, orbital, rupanya orbital ni kalau dia duduk level 1, orbital at level 1 is smaller than orbital at level 2. Rupanya rumah elektron tu kalau dia duduk dalam petala tu, rumah elektron tu lagi kecil duduk di petala 1 berbanding dengan petala 2. Kita nak belajar lagi detail ni. Ini example ni. Ini contoh. Okay. Orbital at level 1 is smaller than orbital at level 2. The size of orbital at level 1 is smaller than size of orbital at level 2. Okay. So, N ni dia wakil dia mestilah whole number. Dia mesti nombor bulat. Maksudnya N ni dia boleh 1 atau 2 atau 3 hinggalah infinity. Petala kan? Petala 1, petala 2, petala 3. Okay, yang itu faham? Faham. Semua faham. Okay, so that is the basic one, the principal quantum number. Okay, can we go to number 2? Number 2 is angular, is known as angular. Okay, L. Okay, sekarang kita nak berkenalan dengan L. L is angular momentum quantum number. Nama penuh L ialah angular momentum quantum number. Okay, L ni apa dia represent? Dia represent apa? It will represent the shape of orbital. Rupanya rumah tu dia bukan setakat ada saiz kecil, saiz besar, dia ada bentuk yang berbeza. Okay, so untuk peringkat metrik ni kita akan belajar 3 bentuk rumah je. Ada banyak bentuk rumah tapi kita belajar bentuk 3 je. Okay. So nanti lagi sambung. So the shape it depends to value of N. Dia bergantung kepada principal quantum number. It depends to the principal quantum number. Okay, apa yang dikatakan depends to the principal quantum number ni? Example. Okay. Jika N
sama dengan 1 di level per 1, there are only L equal to 0. Hanya ada L equal to 0. Okay, if N pada level yang kedua, nanti saya explain lagi panjang cerita benda ni. Okay, L dia mungkin ada 1 atau L sama dengan 1. Okay, kalau N pada level 3, dia ada L sama dengan 0 atau L sama dengan 1 atau L sama dengan 3. Kosong, 1, terlebih pula. Maafkan saya, 1 salah. This 2. Okay, kalau level 1, L dia sama dengan 0. Okay, saya explain dulu kat sini. Okay, 0, 1, 2, cikgu macam mana pula bentuk tapi ada nombor. Okay, dia adalah kod. Mission Impossible ada kod. Kod. Okay, kalau kita L sama dengan 0, ini menunjukkan orbital dia bentuk S. S orbital. S orbital. Shape dia ialah S orbital. S orbital ni kamu akan belajar bentuk dia bulat. S orbital. Okay. Kalau L sama dengan 1, okay, bentuk dia P orbital. P orbital maksudnya bentuk dia dumbbell. Bentuk rumah elektron tu bentuk macam tu. Dumbbell dia panggil. Ini spherical. Ini dumbbell. Dumbbell orang angkat berat tu. Eja dumbbell macam mana? Ejakan untuk saya. Double B tak? LE. BLE. Okay. BLE. Okay, thank you. Next, L sama dengan 2. Kita belajar sampai kat 2 je. Okay, bentuk dia ialah D orbital. D orbital. Okay, D orbital bentuk dia macam ni. Atau tu kalau tukar koma tak boleh ke Madam? Madam. Madam. Ya. Ni. Dumbbell tu salah ibu. Dumbbell tu salah ibu. Itulah. BLE Double B kan? B-E-L-L. B-E-L-L. Double? Double B. Tinggal. Saya tak boleh mikir dah. Dumbbell. Okay. Yang ini kita panggil clover leaf. Clover leaf. Clover leaf. Kelopak daun. Kelompak daun. Okay. Peringkat ni, benda ni pakai panjang tau. Sampai chapter 4 pakai. So, tolong hadam, faham, relax, tak faham, tanya. Okay. Ini kod. Kod. Okay. Contohnya, kalau kod 0, rumah teres. Kalau kod 1, rumah pangsa. Kod 2, rumah banglo. So, bila saya kata, orang ni duduk di rumah L sama dengan 2. So, awak tahulah orang tu duduk kat rumah banglo. Okay, sampai kat situ analogi saya faham tak? Ini kod. Okay, kalau kod 0, maksudnya rumah dia bentuk bulat macam ni. Kalau kod 1, L tu sama dengan 1, dia bentuk dumbbell. Dumbbell. Okay, kalau kod 2, bentuk dia clover leaf. Kelopak daun. Clover leaf. Okay. So ini kod. Okay, kod ni pula bergantung kepada N, petala. Kalau petala 1, dia hanya ada satu jenis rumah je. Petala 1, dia mesti ada satu jenis rumah je, kosong.
L sama dengan kosong. Maksudnya dekat level 1 tu hanya ada bentuk spherical. Okay, so nombor dia ni dia mesti lebih rendah. Dia mesti bawah nombor N ni. Tengok kalau N sama dengan 2, L dia sama ada rumah kosong ataupun rumah 1. Rumah 2 tak ada. Sebab rumah 2 dia sama dengan nombor 2. Tak boleh. Dia mesti lebih rendah 1 darjat nombor tu. Okay, maksudnya dekat petala 2 hanya ada rumah S dan rumah P. Orbital S dengan orbital P. Dekat petala ketiga, level ketiga ada rumah S, ada rumah P dan ada rumah D. Nombor dia ni mesti kecil daripada level tu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Puan. Ini selalu student keliru. Puan. Kalau Ya. kan. So soalan itu dia akan keluar. Suruh kami lukis dia punya circle. Ada. Nanti saya ajar lukisan. Lukisan dia ni ini basic. Dia ada lebih kurang 1, 3 campur 5. 9 lukisan kena belajar. Ada 9 lukisan kena belajar. Tahun lepas saya tanya. Kan, ni contoh rumah. Ada 9 semua. Nanti saya akan ajar. Okey, ada apa-apa nak tanya saya dulu? Yang ni dulu, faham dulu. L tu, oh hebatnya. Okey, memanglah awak kan hebat-hebat. Awak adalah generasi yang akan mewarisi. Okay. Now, kita pergi kod nombor 3. Okay, kod nombor 3 ialah M. M is stand for momentum. Momentum pula dah. Sorry, magnetic. Magnetic quantum number. Okay, magnetic quantum number ni represent, kita cerita tentang apa? Okay, orientation of orbital, kedudukan in space, rumah tu. Ke utara ke selatan ke, menghadap ke barat, menghadap ke tenggara ke, itu kita anggap M. Analoginya M. Magnetic quantum number, the orientation of orbital in space. Kalau orang tanya, apa cikgu, kau tulis sikit ni nampak macam kelakar, tapi bila baca nanti faham. Ni kedudukan rumah. Ni jenis rumah, nampak macam kelakar. Ini petala. Okey. So, M ni pula dia bergantung kepada L. Dia bergantung kepada L. Okay, kenapa dia bergantung kepada L? Okey, tengok Kalau L sama dengan kosong, M mesti sama dengan kosong. Kedudukan dia satu je. Kalau rumah S, bulat kan, dia tak boleh nak pusing ke mana dah. Kau pusing bola macam mana pun, dia tetaplah kedudukan dia macam tu. Dia tak ada ke utara, ke barat. Faham tak cerita dia? Sebab tu dia ada nilai kosong. Kalau L sama dengan 1, okey, 1 tadi bentuk dia dumbbell. So bila bentuk dia dumbbell, dia ada 3 jenis kedudukan. Dia boleh duduk M sama dengan negatif 1 atau M sama dengan kosong. Kejap yang. Atau M sama dengan positif 1. Okey, apa dia? Apa dia yang? Awak nak tanya apa? Tak ada apa. Siapa tadi? Tak ada apa. Tak ada apa-apa, Hasrat. Okey.
L sama dengan 2. Okey, L sama dengan 2. Ni bentuk cloverleaf. Okey, cloverleaf ni ada 5 kedudukan yang dia boleh duduk. M sama dengan negatif 2 atau M sama dengan negatif 1 atau M sama dengan kosong atau M sama dengan positif 1 atau M sama dengan positif 2. Okay, so moral of the story, kalau dia L sama dengan 2, dia akan start dengan negatif 2, akhir dengan positif 2. Kalau L sama dengan 1, it will start with negative 1, it will be end with positive 1. Okay. That is the orientation of orbital. Okey, ataupun kalau saya bagi, saya tunjukkan apa yang dimaksudkan orientation tu. Okey, contoh. Okey, contoh ini awak jangan lukis lagi. Nanti saya akan ajar cara melukis. Dia ada step by step melukis ni. Salah tekan. Okey, cuba tengok. Ini bentuk dumbbell. Bentuk dumbbell, rumah dia kita tahu bentuk dumbbell. So bentuk dumbbell L dia sama dengan 1. Is it right? L sama dengan 1? Ya, madam. Ya. Ya, madam. Madam, Ya. okay. So M dia tadi ada berapa? M dia ada berapa? 3. Di level 1, Tiga. So ada 3 kedudukan. Kedudukan dia pada paksi X, pada paksi Y, pada paksi Z. Itu maksud kedudukan tu. Rumah dia duduk baring ke X, duduk baring ke Y, duduk baring ke Z. That's why itu adalah kedudukan dia. Sebab tu itu yang dimaksudkan orientation. Magnetic quantum number, it show the orientation. So macam mana dumbbell tu duduk? Sengit, straight, sengit ke kanan, sengit ke kiri. Kalau D, ada 5 jenis kedudukan pula. Sebab ada 5 tadi kan M. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So ada 5 kedudukan. Nanti kita akan belajar detail lagi yang ni. Okay. So kalau S, bentuk dia bulat. Bulat kau nak pusing kat mana je? Situ je lah pusingnya. Dapatlah 1 je magnetic. Okay, dah. Okay, next, the last one. The last one. The last one is S. Nama dia nombor 4, S. Okay. S stand for spin. Spin quantum number. S stand for spin quantum number. Quantum number. Okay. So it show. Okay, dia represent apa? Spin quantum number ni dia show the direction of electron rotation, pusingan elektron rotation. So untuk yang ni dia sama ada 2 je jawapan dia. S equal to positive half ataupun S equal to negative half. Dia menunjukkan direction of orientation. Clockwise or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise. So dalam orbital ada elektron. So elektron ni dia akan berpusing. So salah satu akan berpusing clockwise, satu lagi anti-clockwise. So it represent positive half and negative half. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Lukisan tu tak faham. Lukisan yang mana sayang? Tu yang bulat tu. Yang empat. Pak Ija ni. Pak Ija ni. Anak panah tu dia represent elektron. Anak panah tu nanti kita akan belajar, dia akan represent elektron. So elektron tu rupanya dia berpusing. Dia duduk dalam rumah tu dia berpusing juga. Okey. Dalam setiap rumah ada 2 je elektron boleh duduk. Dalam setiap rumah dia boleh letak 2 elektron. So 2 elektron ni dia hanya boleh, dia bukan rumah, dia subshell, bilik. Nanti saya cerita. Okey, dalam setiap tu dia ada 2 elektron. Elektron tu berputar, dia tak duduk diam. Dia berputar. Dia berputar ke kanan, dia berputar ke kiri. Clockwise, anti-clockwise, positive half and negative half. Tapi kita tak kajilah dia secara detail dia berputar tu. Cuma kita tahu dia ada 2 kod. Iaitu positive half dengan negative half. Okey. Dah siap. Okey, sekarang saya nak ajar cara menulis kod. Okey, contohnya. Okey, ini dah. Okey, sekarang kita pergi kepada kita belajar kad pengenalan. Dalam kad pengenalan kita ada tarikh lahir, ada tahun lahir, ada negeri kita lahir, ada jantina. Betul? Dalam kad pengenalan kita tu. Betul. Okey, contoh contoh kita ada nombor kad pengenalan kita 790806035672. Okey. So, ini tahun lahir. Kan? Ini negeri lahir. Kalau 03, kita tahu dia lahir dekat Kelantan. Okey, kalau dia 2 genap, kita tahu dia perempuan. Okey. So, sama juga dengan set quantum number ni. Set quantum number, dia akan diberi dalam bentuk kod. N, L, M, S. Dia akan diberi dalam bentuk kod macam ni. So soalan akan diberi macam ni tau. N, L, M, S. Okay, kalau saya bagi 3, 1, 0, positive half. So apa yang you boleh cerita tentang elektron ni? Elektron ni duduk di petala berapa? 3. Petala ketiga. Ini kad pengenalan elektron. Kad pengenalan elektron 310 positive half. Ini memang dia kena susun macam ni. Kau tak boleh terbalik-terbalik tau. Dia mesti N, L, M, S. Okay. So kita tahu elektron tu duduk di petala 3. Rumah jenis apa? Orbital. P orbital. Sambel. P orbital. Yes, dia duduk P orbital. Pandai. Okay, so dia punya orientation bilik tu kosong. Okay, spinning dia. Elektron tu spin positif half clockwise. Itu maksudnya ini adalah itu yang saya nak sampaikan. Dia adalah macam seolah-olah kad pengenalan elektron. Okey, yang ini kita panggil set of quantum number. Bila orang sebut set of quantum number, yang inilah kad pengenalan lah ni. Kalau kita panggil my card. Kalau set quantum number for electron N, L, M, S. Okey. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada.
Okey. Sikit lagi. Okey. Untuk represent NLMS ni ada dua cara. Ada juga dalam buku dia tulis macam ni. N sama dengan 3, L sama dengan 1, L M sama dengan 0. M sama dengan 0. S sama dengan positive half. Positive half. Okay. Same. It's the same thing. You boleh pilih nak guna yang ini atau yang ini. Okay. Boleh saya pergi seterusnya? Boleh. Okay. Macam mana nak mula ni? Okay. Okay. Kita pergi soalan C. Soalan C. Give one set of possible quantum number. Okay, one set of possible quantum number 4 electron in 3s, 4p and 3d orbital. Okay, keyword dia ialah quantum number. Set of quantum number. Set of quantum number tadi saya cakap, kalau orang cakap set quantum number, maksudnya dia nak benda ni. Dia nak semua ni. Dia bukan nak N, dia bukan nak L, dia nak satu set tu. 4 adik-beradik tu. Okay. So all possible. Possible ni maksudnya yang mungkin. So you kena senaraikan semua yang mungkin. Okay, kita pergi kepada 3S. Okay, dia bagi elektron tu duduk di dalam 3S. 3S. 3S ni, okay, ini kita panggil dia punya subshell 3S lah. Okay, 3S ni, okay, 3 ni dia menunjukkan N. S ni menunjukkan L. N tu, okay, 3 tu menunjukkan N, S ni menunjukkan L. So, untuk 3S, apa ID elektron yang kita boleh jumpa? N, L, M, S. Okey, saya tunjuk satu contoh Okey. Sama dengan dalam 3S ni, elektron dia, identiti dia adalah 3. L dia sama dengan 1. Salah, 0. Okey, rumah kosong, ada kosong sahaja M dia. S dia positive half. Atau dia mungkin, sebab dia soalan dia tanya possible. 3, 0, 0, negative half. Pahal ke tak pahal? Tak pahal juga. Tak pahal royak tau. Tak faham lagi. Tak faham lagi. Okey, part mana yang awak tak faham? Ini soalan susah ni. Yang 3S. Yang 3S. 3S tu soalan dia akan bagi bentuk, dia akan bagi tahu elektron tu duduk dekat orbital 3S. 3S ni mewakili N dengan L. Okey, so ini nama orbital 3S. Nama orbital dia 3S. Okey, tapi dia suruh bagi dalam bentuk kod. Kod apa? Nah, so kod ni yang ini awak kena bagi 4. Okey, saya bagi contoh lagi satu. Saya bagi satu lagi analogi. Okey. Keluarkan satu kertas, saya nak buat satu lagi analogi. Untuk awak faham.
tahulah faham ke tak faham ni. Sekejap nak kecilkan. Okey. Okey, ini lagi satu analogi. Okey, ini N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. Okey, N sama dengan 1 lorong dia. Okey, dalam lorong ni ada rumah S sahaja. Rumah S sahaja. Betul? L sama dengan 0. S lah. Okey, so dalam rumah S bentuk dia sebiji macam ni. Satu bilik macam ni. Okey. Dalam ni ada probability 2 elektron. 2 elektron. So 2 elektron dia ada kaki ke atas, satu kaki ke bawah. Okey. Dalam lorong kedua ada rumah S, ada rumah P. Okey, rumah P dia ada 3 bilik. Rumah P dia mesti ada 3 bilik. Okey, dekat lorong ketiga dia ada rumah S, rumah P. Ingat rumah P ada 3 bilik. Okey, rumah D. Rumah D. Okey, sampai kat situ dulu. Faham tak saya nak cerita apa? Dekat lorong pertama ada rumah S. L sama dengan berapa? Kalau rumah S. L sama dengan Kosong. L sama dengan 0. Ini L sama dengan 1. L sama dengan 0. L sama dengan 1. L sama dengan 2. Okey, yang inilah S ni, kalau dia duduk lorong 1, dia dikenali sebagai 1S. Kalau dia duduk lorong 2, dia dikenali sebagai 2S, 2P. Lorong ketiga, dia dikenali sebagai 3S, 3P, 3D. Okey. So, kalau soalan tu cakap 3S, yang inilah 3S. Yang ni 3S. So N dia sama dengan 3, L dia sama dengan 0. Kalau diterjemahkan dalam bentuk kod. Okay, yang ini kita namakan dia sebagai orbital. Orbital 3S, orbital 2S, orbital 1S, orbital 2P, orbital 3D. Okay, sampai kat situ. Ada apa-apa nak tanya saya? Okey. Analogi dia, M tu adalah magnetic quantum number. M tu ialah magnetic quantum number. So ini M dia sama dengan 0. M sama dengan 0. M sama dengan 0. Okey, untuk rumah P ada berapa M? M dia ada berapa? 3. So M sama dengan negatif 1. The sign negative and positive insist negatif 1. M sama dengan 0. M sama dengan positif 1. Okay, yang ini M sama dengan negatif 2, M sama dengan negatif 1, M sama dengan 0, M sama dengan positif 1, M sama dengan positif 2. Contohnya elektron. Elektron nak masuk bilik. Okey, awak pun bagi kunci. Okey, kunci. Okey, kunci tu duduk level 2, bilik nombor 1. Level 2, bilik nombor 1, jenis P. Okay, so elektron tu naiklah dekat level 2. Level 2 dia masuk
bilik -1 sebab dia bilik jenis P. Kan jenis-jenis bilik kan ada double decker, ada suite, ada apa lagi? Family, ada twin sharing. So ni jenis-jenis dia lah. So dia masuk duduk sini. Kita tahulah elektron tu duduk sini. Faham? Okay, dalam satu orbital ni mesti ada 2 elektron. Saya rasa saya macam merapu. Macam awak tak faham je ni. Okay, dia mesti ada 2 elektron. So, sebab apa? Dalam bilik ni dia mesti maksimum 2 elektron. So, dalam elektron ni dia mesti satu katil dia, kaki duduk ke atas, satu lagi kaki dia duduk ke bawah. Dia tidur tu. Maksimum dia boleh duduk 2. Kalau dia duduk seorang boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Tak payah juga. Sudah. Okay, so sekarang soalan dia suruh bagi set quantum number untuk 3S. Untuk 3S. So kita tahu 3S ni duduk dalam ni. Okay, 3S so dia ada 3, 0, bilik dia 0. Okay, so dia ada satu orang positif setengah. Atau 3, 0, negatif setengah. Sebab dalam satu bilik tu mesti 2 orang je boleh duduk. Okay. Kalau dia kata 4P. 4P, rumah P ada berapa orang boleh duduk maksimum? Rumah P ada berapa elektron boleh duduk? 6. Yes, good. Rumah P maksimum 6 elektron. Rumah S maksimum only 2 elektron. Rumah D, rumah family ni maksimum ada berapa? 10. 10 elektron. So 10 elektron ada 10 kad pengenalan. Kalau ada 6 elektron, kena ada 6 kad pengenalan. Kalau ada 2 elektron, ada 2 kad pengenalan. So, untuk soalan yang nombor 2, 4P tu kamu kena bagi 6 lah. Okey, kita senaraikan. Apa cadangan yang kita ada untuk 4P? Okey, 4P. Okey, N, L, M, S. Okey, kita nak create identity dia. N sama dengan berapa? Okey, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ni ada 6 lah kan? Ada 6. Okey, 1. Apa identiti dia? 4. L rumah apa dia duduk? Rumah P, L dia sama dengan apa? 1. 1. Okey, kalau ini negatif 1, kosong, positif 1. Okey, bilik dia, bilik nombor berapa? Negatif 1. Okey, sekarang dia duduk spinning positif half. Dapat 1. Okey. Roommate dia, bahaya roommate dia pula. Nanti kau nak masuk asrama kan? Roommate kau pula ni sini. Okey, apa nombor kad pengenalan dia? 4. 4. Bilik sama lagi kan? Aras 4 lagi? 1. Okey. 1. Bilik jenis P lagi. Okey. Bilik nombor negatif 1. Tapi kaki dia negatif half. Dia spinning. Negative half. Okey, good. Atau, okey, jiran bilik kamu. Jiran bilik kamu pula dah seorang lagi. Okey, yang biru ni apa pula nombor dia? Dia duduk kat mana? Aras berapa? 4 lagi. Bilik nombor berapa? L dia. Jenis apa? 1. Negatif. Okay. So, nombor bilik dia? 0. Okey, ni positif half. Okey, datang pula roommate yang warna biru ni. Roommate yang warna biru ni pun datang. Masuk bilik, duduk kat sini. Okey, so apa pula kad pengenalan dia? Nombor matrik dia? 4.
Empat. 4. Satu. 1. Kosong. Kosong. Negative half. Yes. Okay, good. Okay, lepas tu datang pula next pula sebab boleh muat sampai 6. Dia kata boleh muat sampai 6 bilik ni. Okay, datang pula seorang lagi warna pink kat sini. Okay, warna pink ni. Warna pink ni ink dia dah habis. Okay. Okay, so apa kad pentrik dia? 4. 4. Lagi? 1. Bilik nombor berapa? Positif 1. Positif 1. Okey, kata dia Positive half. Okey, datang lagi seorang lagi roommate dia. Sebab tak cukup lagi kan. Maximum half. Warna purple pula. Warna purple 4. 1. Okey, positif 1. Negatif half. Dah cukup. So, mungkin yang datang sebab dia kata give a set of possible. Mungkin orang ini yang datang, mungkin yang ini, mungkin yang ini, mungkin yang ini, mungkin yang ini dan mungkin yang ini. So ada 6 kemungkinan. Kad matrik dia ada 6 lah. Sebab apa ada 6? Sebab 6 orang boleh muat dalam rumah P. Okey, dah nampak cerita dia? Last. Yes, Justin. So if there's like six possibilities, do we have to write like Yes. 6 of them? Yes, because the question asks give us one set of possible. If the question asks possible, meaning you have to give all possible. All possible. Okay. Now, can we go the last one? 3D. Okay, 3D. Rumah D ada 5 bilik. Kita tahu ada 5 bilik. Okay, ada bilik nombor negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Okay, datang seorang. Datang daripada KL. Okay, apa nombor kad matrik kita nak bagi dia? Tiga. 2. Negatif 2. Yes. Positif half. Yes, pandai. Oh. Okey, atau pasangan bilik dia datang pula. Nak bagi kad matrik apa? Datanglah lagi seorang. 3 juga sebab duduk level 3. Semua ni berjiran. 3. Rumah lagi 2. Okey, bilik sama lagi tak? Negatif 2. Negatif 2. Tapi kata dia berbeza. Negatif half. Datang lagi seorang. Duduk kat sini. Okay, so kod dia 3, 2, negatif 1, positif half. Atau 3, 2, negatif 1, negatif half. Okay. Atau datang dah pasangan dia. Roommate dia. Okay, datang lagi. Kemudian datang lagi warna purple ni. Okay, so 3, 2, kosong. Positif half. Okay, atau 3, 2, kosong, negatif half. Pasangan dia. Okay. Datang pula lagi. Dari Sarawak datang. Dah datang dari Sarawak. Naik belon. Okay. So 3, 2, positif 1, positif half. Okay. The roommate is 3, 2, positif 1, negatif half. Okay. Datang pula daripada Sababa. Dari Sababa. Okay. Ini adik-beradik datang twin. Okay. 3,
2 positive 2 positive half, or 3 2 positive 2 negative half. Okey, cukup 10. Okey, cuba perhati nombor-nombor ni. Adakah kad matrik dia sama? Ada tak kad matrik yang sama? Tak. Dia tak akan sama. Dia tak akan sama. Even 3 nombor pertama ni sama, nombor belakang dia tidak akan sama. Okey, dah siap. Terima kasih. Jumpa lagi. Boleh. Kan macam mana kita nak tahu maksimum kalau tu akan ada 6 orang boleh Dia, ke? kalau 6 orang boleh ke? Kalau dalam 4 pintu kalau kan rumah ada 6. ni Dalam memang 4 ada pintu 6 kan ada orang. 6. Sekali lagi, Sumaira terputus lah. Kalau 4 pintu kan maksimum 6 orang. Boleh ke jadi 4 orang? Boleh ke jadi 4 orang ataupun 3 orang sahaja? Boleh? Boleh, nanti kita akan belajar. Dia boleh masuk seorang je. Rumah P tu masuk seorang je. Sebab elektron yang ada baki dia seorang je. Tapi dalam kes ni dia ikut soalan lah. Soalan dia ialah give one set of possible quantum number. One set tu adalah ini, one set. Possible semualah kemungkinan. Sebab tu saya letak tanda O. Untuk permulaan belajar ni tanda O. Okay, dalam exam mungkin dia tak tanya semua ni. Mungkin dalam rumah P ni mungkin duduk seorang je. Yang lain tu tak nak daftar KMM. Tinggal seorang je. So satu je lah kad pengenalan dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Nanti kita belajar. Yang chapter ni memang seronok. Saya suka. Okay. Cuma kena faham lah. Kalau tak faham sekarang, you akan ada problem sangat besar nanti. Especially nak masuk chapter 4. Yang anak panah tu penuh ataupun penuh. Ada setengah buku, dia tak kisah sekarang. Ada setengah buku, dia buat double arrow headed ni macam ni. Ada setengah, dia letak setengah macam ni. Dua-dua acceptable sekarang. Dua-dua diterima pakai. Okay. Dah. Okay, yang lain boleh dismiss. Terima kasih. Maafkan saya sebab ganggu malam. Okay. Ya. Nak tanya. Ya. Kan macam katakanlah soalan 3S. Okey, S tu kan mewakili L. S tu diwakili oleh L. Okey, diwakili oleh L. Diwakili So, oleh L. kalau S ni L tu sama dengan kosong. Ya. So memang kosong je dah kan? Kosong lah. Habis tu kalau yang D tu kan dia ada 2. Ada 3. Ya. 3 ni level dia. Dia duduk dekat lorong berapa? Kalau rumah ni lorong 1, lorong 2, lorong 3. So rumah D ni duduk di lorong 3. Faham? 3 tu lorong dia, petala dia. Oh, 3 tu petala dia. Kan dah cakap tadi kan yang ni. Ada tadi nota saya tulis. 3 tu petala dia. Petala level. No, ada conteng. Tak ingat ada conteng mana. Ada tadi saya conteng. 3 tu petala dia. D tu nama rumah dia. Lepas tu kita pun belajar. Oh, rupanya rumah D ni ada 5 bilik. Ada 5 bilik. 5 bilik tu ada pula dah kod dia. Diwakili M. Bilik dia apa yang? Sorry. Madam cakap apa tadi?
Madam pun tak ingat dah Madam cakap apa. Okey. Ni dekat lorong 3. Lorong 3 ada 3 jenis rumah. Kalau lorong 2 ada 2 jenis rumah. Okey, kalau rumah S dia ada 1 bilik je. Rumah S ada 1 bilik which is represent by M. M dia sama dengan kosong. Kosong je kan kita belajar tadi. M sama dengan kosong. Kalau rumah D rupanya dia ada 5 bilik. 5 bilik. So setiap bilik tu kalau senang nak faham, dia mewakili setiap nombor ni. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So kalau orang bagi tahu dia duduk dekat bilik negatif 2. Kat sinilah dia duduk. Faham? Dia saya nak mudahkan awak faham. Rupanya setiap bilik tu dia ada nombor bilik lah kan. Awak pergi hotel, okey kan ada nombor bilik. Dalam bilik tu ada berapa orang boleh duduk? Satu bilik berapa orang boleh duduk? 2 orang je boleh duduk. So 2 orang tu, satu kepala dia ke atas, satu lagi kepala dia ke bawah. Yang itu yang dipanggil spinning. Faham? Analogi dia. Faham. Yang spinning tu positive half, negative half. Kod dia. Madam. Ya yang. Madam tunjuknya bahagian depannya. Yang nota ni. Yang nota tadi. Ni. Okey, kejap. Saya rasa dalam saya punya komputer ni dia tak muat. So you kena screenshot setengah-setengah. Okay, you screenshot sampai nombor 2 ni dulu. Ya. You screenshot sampai nombor 2 dulu. Thank you, Madam. Okay, Irfan. Okay, saya dah jawab soalan awak Okay, Madam dah. Dah, okay. Kenapa lambat tadi masuk? Tak, saya dah masuk dah. Lepas tu line tak okey. Okay. Tadi saya nombor berapa pula? Nombor 2 3 dengan 4. Tadi sampai nombor 3 dan 4. Okay. Kira 3 dan 4. Madam. Yang mana tadi, lagi? Madam. Ya, kejap. Tadi waktu Madam terangkan nombor 3. Sampai apa yang? Waktu Madam terangkan nombor 3 tadi. Okay. Kan ada macam Madam tunjuknya apa? Apa dia? Dia macam tak clear. Apa dia? Slow. Waktu Madam terangkan nombor 3 tadi. Okay. Kan Madam ada macam spin tu kan? Yang dalam tu. Ni. Ke apa? Tak dengar, tak faham. Madam terangkan balik nombor 3 ni boleh tak? Nombor 3. Nombor 3 ni dah tak di bilik. Analogi saya bilik lah tadi. Okey, kalau L, rumah L equal to 0. Rumah L equal to 0 apa dia? Rumah apa? Rumah apa? L sama dengan kosong. Rumah apa? Yang Madamnya apa? Bagikan pangsa semua tu Tak. L sama dengan kosong. Bentuk dia apa rumah tu? Bentuk S ke P ke D? Bentuk S. Okey, bentuk S ada berapa bilik tadi? Ada satu bilik. Satu bilik. So M dia sama dengan kosong. Yang ini yang saya tulis M sama dengan kosong ni. Okey, rumah L. Okey, dia ada 3 bilik. Kenapa 3 bilik? Sebab dia akan bermula dengan negatif 1, berakhir dengan positif 1. So negatif 1, kosong, positif 1. Sebab tu ada 3 bilik. Negatif 1, kosong, positif 1.
Yang tu faham? Faham. Okay, nampak dah? Yang ini ada 5. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. So it will represent here. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Oh. Okay, faham madam. Analogi dia lah. Itu analogi dia. Kenapa ada 5 ni? Sebab rumah L sama dengan 2. Bila 2, dia nombor dia next start dengan negatif 2. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Miss. Ya sayang. Mana? Siapa? Saya Hasrat. Hasrat. Kalau yang kotak tu kan. Dia boleh isi terus anak panah 2 tu. Tak boleh, kita tak belajar lagi. Ataupun kita ada tua dia kan. Dia ada peraturan dia. Dia isi semua dulu kan? Saya belum ajar lagi. Saya belum ajar lagi. Okey Miss. Belajar banyak-banyak nanti awak tak faham pula. Okey. Awak dah faham, maybe awak dah belajar. So kawan-kawan awak ni. Alright Miss. Nanti bila saya dah masuk apa tu, Hans rule, Pauli exclusion, nanti cerita dia akan dah lainnya sikit. Boleh Hasrat? Boleh Miss. Kita pergi step by step lah macam cikgu awak dulu. Okay, thank you. Nampaknya dah faham lah tu. Okay, Asrul? Okay, madam dah faham dah madam. Syafiq ada tak? Dah faham dah madam. Okay. Dah faham? Ada, madam. Kita balik lah. Ada madam. Thank you madam. Syafiq, ada nak tanya ke? Thank you. Ada madam. Yang set 3 tu Pak. Ada madam. Apa dia yang? Wajib kalau letak positif tu. Simbol positif. Yes, insist. The sign positive and negative insist. Kalau tak letak madam salah lah. Dia tak ada markah. Okey madam. Dia tak ada markah. Okay. Dah. Thank you Memang Miss. insist. Kenapa pula? Janganlah lupa. Letaklah. Okay, dah. Okay, bye. Assalamualaikum.